Okay guys, Assalamualaikum. Right. So, kali ni kita akan bincangkan exercise yang berkaitan dengan chapter ke-8, right? Iaitu transport system. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, dia kata in figure 1, show translocation of sucrose, the movement of molecule T and sucrose are indicated by the arrow. Okey, so kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, T dia bergerak daripada U masuk ke dalam shift tube dan juga T ini bergerak daripada shift tube masuk ke dalam U, right? Itu molekul T. And then, okay, di sini juga kita nampak, okay, sucrose bergerak daripada P masuk ke dalam shift tube dan juga sucrose juga bergerak daripada shift tube masuk ke dalam Q, right? So, soalan yang pertama, dia minta kita identify P. And then identify Q, right? So, one thing yang korang kena notice, okay, sucrose ni dia dihasilkan dekat daun, okay, melalui proses fotosintesis. So, di sini jelaslah P itu adalah leaf, right? Yang kita kenali sebagai source, right? Then, okay, sucrose yang kita transport daripada source, okay, ke bahagian lain, okay, pokok kita, okay. So, in these cases, bahagian yang kita akan translocate the sucrose tu, kita panggil dia sebagai zinc. Alright, so in these cases, kita boleh ambil contoh zinc, salah satu antara zinc yang ada adalah root. So, P tu adalah leaf, Q tu adalah root. Alright, then, okay, kita tengok molekul T. Kita tahu shift tube ni adalah salah satu komponen phloem, kan? Right, so kita tahu, okay, vessel yang berada di sebelah phloem adalah xylem, right? So kita tahu, okay, water is transported via a xylem. So di dalam gambar rajah ni dia menunjukkan T tu bergerak daripada xylem masuk ke dalam phloem dan juga T tu bergerak daripada phloem masuk ke dalam xylem. So di sini jelaslah T itu adalah water, right? Okay, so kita tengok soalan seterusnya. What induce the movement of sucrose along the shift tube? Maksudnya, pergerakan sucrose daripada bahagian shift tube yang atas ni ke bawah. And we know that bila water is osmosisly, okay, masuk ke dalam kita punya phloem, means to the shift tube, dia akan membentuk hydrostatic pressure. Di mana hydrostatic pressure ni lah yang akan force, okay, sucrose tu bergerak daripada bahagian atas phloem kita ke bawah bahagian phloem kita. So, soalan tu, what induce the movement of sucrose along the shift tube? So, kita boleh bagi jawapan sebagai hydrostatic pressure, right? So, then dia kata, okay, soalan kedua, molekul T into the shift tube. Okay, apa yang menyebabkan molekul T tu, okay, boleh masuk ke dalam shift tube. Okey. Kita tahu pergerakan air hanyalah melibatkan water potential, di mana air akan bergerak daripada high water potential to low water potential. Sekarang ni xylem memang dipenuhi dengan air. So, di dalam xylem kita memang water potential dia is greater lah, lebih tinggi daripada di dalam phloem. That's why ada water molecule, okay, boleh osmosisly bergerak, okay, daripada, okay, xylem to the phloem. Alright, okay. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. What cause unloading of sucrose at Q? Alright, so sekarang ni isu dia adalah perkataan unloading. Dan kita ada lagi satu perkataan yang kita panggil sebagai loading. Right, okay. Bila kita katakan sebagai loading, yang sebenarnya dia adalah merujuk kepada pergerakan sucrose daripada source ke dalam shift tube. Itu maksud loading. Tetapi bila dia melibatkan perkataan unloading, right? Okay, unloading means, okay, bila sucrose kita ni bergerak keluar daripada shift tube masuk ke dalam zinc. Itu maksud unloading. Maksudnya dekat source, okay, sucrose bergerak daripada source ke dalam shift tube, kita katakan dia, okay, dia mengalami loading. Okay, tetapi dekat zinc, bila sucrose bergerak, okay, daripada shift tube masuk ke dalam zinc, okay, kita katakan dia unloading. Alright, so dia tanya kat situ, what causes unloading of sucrose dekat Q, dekat kita punya zinc. Right, so the thing is like this. Okay, sucrose yang berada di dalam Q ni yang, okay, dia tak
remain dalam bentuk sukros, right? Okay, apa kita punya plan akan buat kepada sukros tu, dia akan tukarkan sukros kita kepada starch. So maksudnya concentration sukros dalam Q ni sebenarnya adalah rendah, because most of the sucrose kita dah tukarkan dia menjadi starch. So what we can say that, okay, dekat Q concentration of sucrose adalah lower berbanding dengan concentration of sucrose di dalam sheath tube. Okay, sebab sucrose dalam sheath tube adalah sucrose yang baru sampai daripada atas fluum kita. Right, so disebabkan concentration of sucrose di dalam sheath tube tu is greater, lebih tinggi daripada concentration of sucrose di dalam Q, so the sucrose can diffuse passively ke dalam kita punya Q. Right, okay. So soalan seterusnya, what will happen if the concentration of molecule T, right, means merujuk kepada water kita tadi, is lower at the upper part of U. Okay, right, maknanya dia kata dekat upper part, dekat bahagian atas ni, okay, kandungan air tu sedikit. Kita tahu bila concentration of water tu rendah, maksudnya water potential dia adalah rendah. Okay, bila water potential dia adalah rendah, so air ni is like tak boleh nak move lah, tak boleh nak osmosively lah, okay, bergerak daripada xylem ke dalam sheath tube. So that's why we can say that water cannot move to the sheath tube, right? Okay, sebab water potential di dalam xylem means dekat U, dekat bahagian atas tu adalah sedikit. Alright, dan dia kata, okay, apa yang berlaku pula? Okay, bila concentration of water tu adalah tinggi dekat bahagian bawah U kita ni, means dekat kita punya bahagian bawah xylem, so dia merujuk di sini. Right, so bila air banyak, okay, di dalam kita punya xylem, dekat bahagian bawah xylem, actually dia akan menyebabkan air boleh bergerak daripada bahagian bawah ke bahagian atas xylem kita. Alright, okay, kerana di situ wujudnya root pressure yang membantulah pergerakan air daripada bahagian bawah xylem, U tu merujuk pada xylem, ke bahagian atas kita punya xylem. Alright, okay, right, kita tengok soalan seterusnya. Okay, figure 2 show a section through a human heart, right? So dia bagi kita cross section of heart, right? And then dia label kita A, B, C, D, E, F, G di situ. Tetapi first question just ask us to name the part label A, label B, dan juga label C, right? Okay, so you all kena tengok betul-betul lah. Okay, A tu apa, B tu apa, C tu apa. So in these cases, A tu adalah aorta, B tu adalah pulmonary artery, right, and C tu adalah vena cava. Alright, okay, then soalan seterusnya, dia kata which of these antara A, B dan C tu carry blood daripada jantung to the muscle, arms and legs. Right, so one thing yang kita kena tahu, pergerakan darah ni dia begini yang, okay, darah daripada badan kita akan masuk jantung melalui vena cava. Alright, melalui C tu vena cava. Okay, dan darah ni, okay, dia akan bergerak daripada atrium masuk ventricle, and then dia akan keluar melalui pulmonary artery B kita tadi. Dan darah yang deoxygenated ni actually dia akan pergi lung. Okay, so bila dekat lung berlakulah gases exchange, right? Okay, antara oksigen dan juga carbon dioxide, right? So bila darah kita yang berada dekat lung telah load dengan oksigen, so dia akan turn back tau, dia akan kembali semula ke jantung kita, right, melalui pulmonary vein, right, dan dia masuk atrium, bergerak ke ventricle, dan dia akan keluar daripada jantung kita melalui aorta.
So actually darah yang beroksigen ni, okay, yang mengalir keluar daripada jantung melalui aorta, dia akan ditransport ke seluruh badan kita. Right. Termasuklah lengan, termasuklah kaki kita tadi. So that's why answer untuk B tu, okay, antara A, B dan C tu yang mana akan transport ataupun carry blood, okay, daripada jantung ke muscle of arm and legs, okay, itu merujuk kepada aorta. Okay. So kita tengok soalan C. Describe briefly the route of a red blood cell leaving from right ventricle of the heart and entering the left atrium. Okay, ini yang saya dah terangkan tadilah actually. Okay, dia akan bergerak through the pulmonary artery, okay, to the lung, okay, and then daripada lung, okay, akan masuk semula, okay, ke dalam kita punya jantung melalui pulmonary vein. Okay, dia akan masuk, okay, dia akan keluar daripada jantung kita melalui pulmonary artery, pergi ke lung dan masuk semula ke dalam jantung kita melalui pulmonary vein. Alright, so okay, dua markah kat situ lah. Alright. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan D dia kata, what is the function of the valve? Label D dan juga F. So kita kena tengok gambar. Okay, valve mana yang dia masukkan tu? Okay, alright. So one thing yang korang kena take note, kita ada dua jenis valve. Kita ada atrioventricular valve dan juga kita ada what we call the semilunar valve. Alright. Dan di mana the atrioventricular valve tu, okay, adalah antara, okay, atrial dengan ventricle ni. Okay, maksudnya F ini adalah atrioventricular valve. Manakala semilunar valve ni pula adalah valve antara, okay, ventricle dengan pulmonary artery ataupun antara ventricle dengan aorta. Okay, so kita ada what we call the semilunar valve. So di sini D ni dia label kepada semilunar valve. Alright. Okay, so soalan, okay, dia kata what is the function of valve D dan F? And kita tahu D tadi adalah semilunar valve dan F tu adalah AV valve. F, AV valve dan D, semilunar valve. Alright, okay. So, function valve ni sebenarnya yang dia akan prevent backflow, okay, of blood. Right. Okay, maknanya tak kira lah dia semilunar valve ke, dia atrioventricular valve ke, dia punya function adalah prevent backflow of blood. Cuma, okay, kedudukan semilunar valve dengan atrioventricular valve ni dia berbeza. Okay, kita tahu atrioventricular valve ni adalah antara atrial dengan ventricle. Okay, manakala, okay, kedudukan semilunar valve ni adalah antara ventricle dengan what we call the aorta. Right. Okay, so in these cases, okay, D ni dia punya function adalah prevent backflow of blood from aorta to the left ventricle. Sebab dia nak halang darah-darah yang dah dipump ke dalam aorta agar tidak masuk semula ke dalam left ventricle. Tu maksud prevent backflow. Okay, just imagine kalau jantung kita pump darah keluar ke aorta, tetapi disebabkan tarikan graviti, darah tu jatuh semula masuk ke dalam ventricle. Tetapi dengan kehadiran valve ni dia akan tertutup. Dia akan tertutup dan dia akan menghalang daripada darah yang dah masuk ke dalam aorta tu daripada masuk semula ke dalam left ventricle kita. Begitu juga dengan F tu, the atrioventricular valve. Dia juga akan prevent backflow, okay, darah daripada ventricle tu, daripada masuk semula ke dalam atrium. Okay, ketika ventricle contraction. Right. Okay. So, itu adalah function valve lah. Okay, semilunar valve dan juga atrioventricular valve. Dua-duanya function prevent backflow. Tapi hati-hati. Okay, dia prevent backflow di bahagian yang berbeza. Alright. Okay. So, kita tengok soalan seterusnya. Okay.
In which part of the heart is the pacemaker located? Ini jantung kita, atrium kat atas, ventricle dekat bawah. So, kita punya pacemaker ini merujuk kepada SA node. So, SA node dia berada dekat sini lah, dekat right atrium kita. So, the pacemaker also known as a SA node, the sinoatrial nodes. Okay, yang. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, figure 3.1 show one of the stages in the cardiac cycle. The arrow represent the blood flow. Kalau kita tengok sekarang ni, okay, darah daripada ventricle keluar melalui pulmonary artery. Dan juga at this time kita boleh nampak darah daripada ventricle ni keluar melalui aorta. Alright. Okay, so okay, the stages yang menunjukkan pergerakan keluar darah daripada jantung, daripada ventricle ni sebenarnya, okay, regarding kepada keadaan kita, okay, dalam keadaan systole, means, okay, jantung kita bahagian ventricle dalam keadaan contraction, alright. Dan biasanya, kalau ventricle kita tengah contract, atria kita takkan contract, dia mesti dalam keadaan relax, means in the diastole state, alright. Okay, so kalau awak tanya, macam mana madam tahu? Okay, dalam figure 3.1 tu adalah dalam keadaan ventricle systole. Bukti dia sebab darah tu dipump keluar. Kalau ventricle kita tak contract, yang darah dia tak akan keluar daripada ventricle kita. So, hanya ventricle contract saja, means dalam keadaan ventricle systole saja, darah boleh dipump keluar daripada ventricle, sama ada ke pulmonary artery ataupun ke dalam aorta. Alright. Okay, soalan seterusnya, dia kata explain stage in 3A1, means dia suruh kita terangkan stage ni lah. Okay, ventricle systole dan juga arterial diastole, yang ni memang korang kena hafal lah. Okay, dan biasanya, okay, you all kena cerita everything, okay, tentang apa yang berlaku ketika ventricle systole dan juga arterial diastole ni. Okay, for example, yang pertama, awak bagi tahulah ventricle tu contract, right. Lepas tu terangkan tentang pressure dalam ventricle ni. Bandingkan dia dengan pressure di dalam atrial. So, at this stage, okay, sebenarnya, okay, pressure dalam ventricle ni adalah higher berbanding daripada atrial. Okay, tu satu. Okay, tambah lagi. Okay, tengok keadaan valve. Okay, adakah close ataupun open. Alright, so in these cases, okay, every valve, atrioventricular valve adalah close. Alright, okay. Right, so selain daripada tu, awak tengok lagi perbandingan pressure ventricle pula dengan, tadi perbandingan pressure dia dengan atrium. Okay, sekarang ni perbandingan pressure ventricle kita dengan aorta. So, dalam keadaan ni, okay, means during ventricle systole dengan atrial diastole ni, pressure dalam ventricle is higher. Okay, berbanding di dalam aorta. Right, so sebab itu, okay, pada waktu ni, okay, satu lagi valve yang ada antara ventricle dengan aorta, iaitu semilunar valve, akan open. So, bila semilunar valve ni open, yang darah bolehlah flow keluar daripada ventricle masuk ke dalam aorta. So, all this, okay, apa yang berlaku dalam stage 3 tadi, means dalam stage ventricle systole, arterial diastole tu. Okay. Okay, kita tengok soalan seterusnya yang, alright. Okay, figure 3.2 show the translocation of sucrose from P to Q. P, okay, to Q, right? Okay, so give one example of P and Q. So, dalam penerangan proses translocation of sucrose ni, yang dia akan melibatkan source, okay, merujuk kepada P. Dia akan melibatkan sink, merujuk kepada Q. So, source ni adalah daun. Okay, dan salah satu contoh sink, okay, adalah root. Right, okay, so that's why we can say that P tu adalah leaf, Q tu adalah roots. Okay, soalan seterusnya, name the hypothesis involved for sucrose transportation in phloem. Right, so the only hypothesis yang kita gunakan dalam menerangkan, okay, transportation ataupun translocation of sucrose, okay, melalui phloem adalah pressure flow hypothesis. Right, okay. Dan soalan seterusnya, explain the movement of water daripada xylem to the phloem. Alright. Okay, ni dia nak suruh kita terangkan macam mana, okay,
Okay, kat sini ada xylem. Air dalam xylem ni boleh bergerak masuk ke dalam kita punya flume. Right. Okay, di sini you all kena terangkan tentang konsep water potential lah. So, you can say that water potential dalam xylem tu is higher berbanding water potential di dalam flume. Okay, satu markah. So, disebabkan perbezaan water potential tu, air ni boleh bergerak osmosisly daripada xylem to the flume. So, dapatlah markah yang kedua dekat situ. Right. Okay. Okay, itu macam mana water move from xylem to flume. Okay, then. Okay, soalan seterusnya dia tanya, state the type of pressure generated in the flume due to the 3B3. Maksudnya, bila air bergerak masuk daripada xylem ke dalam flume, okay, dia akan membentuk sejenis pressure. So, soalan dia tanya, apakah pressure tu? So, kita tahu, bila water move from the xylem to the flume, actually, dia akan create satu pressure yang kita panggil sebagai hydrostatic pressure. Sebab hydrostatic pressure ni lah yang akan force sucrose yang berada daripada bahagian atas flume, means yang hampir dengan kita punya lift tu, bergerak ke bahagian bawah flume kita yang hampir dengan sink kita, means regarding to the roots kita. Alright, okay. So, soalan seterusnya dia kata, what would happen to sucrose at Q? Okay. Kita tahu bila sucrose ni sampai dekat bahagian bawah flume kita, means berhampiran dengan Q, dia akan passively masuk ke dalam Q. Tetapi awak kena remember, sucrose dia takkan stay di dalam sink. Okay, sebab bila dia masuk ke dalam root kita to the sink, dia akan ditukarkan menjadi starch. That's why, bila kita tengok teori, kita katakan starch adalah storage karbohidrat di dalam tumbuhan. Okay, bukannya sucrose. Right. Okay, so at the end, walaupun kita hasilkan sucrose, okay, dekat leaf, okay, melalui proses fotosintesis, tetapi at the end, kita akan simpan karbohidrat, okay, dalam bentuk starch. Right. Okay, so I think that's all. Okay, untuk soalan yang berkaitan dengan transport system. So, thank you. Okay, Assalamualaikum. Bye.